Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti dan kepada semua para pelajar cikgu. Okey, baiklah, hari ini kita ingin mempelajari bab ataupun subtopik 1.4 NWT, di mana ianya adalah merupakan subtopik daripada bab 1 Matematik Keuangan di dalam kursus UMB 2112 Matematik Perniagaan. 1.4.1 Pengenalan konsep annuity ordinary. Okey, kat sini kita tengok pengenalannya adalah perbincangan annuity dimulakan dengan hubungan di antara nilai depan dan nilai kini dalam teori keuangan. Bermakna proses pengkompaunan ialah bersalingan dengan proses pendiskaunan. Kat sini kan, kalau anda perlu lihat, nilai depan ini nanti akan anda pelajari sebentar lagi dekat dalam subtopik nanti, di mana nilai depan ini adalah mewakili faedah yang dikompaunkan, manakala nilai kini adalah proses yang didiskaunkan. Baiklah, secara am, annuity ialah suatu siri bayaran ataupun penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah yang sama yang dibuat di dalam selang jarak masa yang sama untuk tempoh tertentu. Kat sini anda kena tahu dia bayar tu sama ada penerimaan ataupun pembayaran adalah memang sama jumlahnya dan pada tempoh yang sama. Untuk tempoh yang tertentu maksudnya yang telah ditetapkan lah, maksudnya dia nak pinjam tu berapa lama, ataupun penerimaan tunai yang didapat tu selama mana, selama berapa tahun. Itu adalah tempoh yang tertentu. Annuity digunakan dalam semua bidang perniagaan dan perdagangan. Contoh-contoh annuity ialah bayaran pembelian kenderaan, bayaran sewa rumah, bayaran premium atas insurans dan sebagainya. Jadi kalau anda tengok, ini adalah merupakan contoh-contoh annuity, di mana kalau kita tengok pembayaran kenderaan ataupun sewa rumah, premium insurans ataupun takaful tu, biasanya amount dia ataupun jumlah dia tu sama setiap bulan, sekata setiap bulan, dan dia ada tempoh masa yang telah ditetapkan lah sampai dia matang. Okey, kat situ kita tengok memang setiap bulan memang amount dia memang sama. Jadi ianya adalah merupakan beberapa contoh annuity lah dekat situ. Okey, 1.4.1.1 konsep annuity. Aliran tunai yang pelbagai seperti annuity biasa, annuity matang dan annuity tertunda merupakan konsep nilai masa wang bagi memudahkan pengiraan nilai depan annuity dan nilai kini annuity. Maksudnya kat sini kalau anda tengok ada beberapa jenis annuity di sini, sama ada annuity biasa, annuity matang ataupun annuity tertunda, yang akan mempengaruhi pengiraan sama ada kita nak kira nilai depan annuity ataupun nilai kini annuity. Dan pengiraan annuity bagi setiap pembayaran ataupun simpanan dikenakan faedah adalah berdasarkan kiraan faedah kompaun. Jadi kalau faedah yang digunakan biasanya menggunakan faedah kompaun. Dan amount annuity adalah hasil tambah ke semua amount compound bagi setiap pembayaran ataupun simpanan yang dibuat. Okey, amount annuity adalah hasil tambah ke semua amount yang dikompaunkan tu. Okey, manakala kekerapan pengkompaunan akan mempengaruhi nilai depan annuity dan nilai kini annuity sesuatu amount. Okey, kat sini kan kalau anda tahu, kita pernah belajar faedah kompaun, iaitu bab sebelum ni, di mana kekerapan itu adalah diwakili oleh M, huruf M, di mana kat situ kita nak tahu dia punya kekerapan selama berapa bulan dekat dalam tempoh setahun. Jadi kat situ mewakili M lah. Jadi kalau anda boleh refresh balik bab yang sebelum ni, itu adalah merupakan kekerapan dia lah.
dia nak bayar selama berapa bulan, dalam setahun, sama ada tiap-tiap bulan ke, setiap suku tahun ke, setiap 2 bulan sekali ke, setiap 6 bulan sekali ke. Itu adalah mempengaruhi nilai depan dan nilai kini annuity. Itulah sebab kekerapan compound kan. Kriteria utama dalam aliran tunai ni terdiri daripada ada 3. Kita tengok pertama sekali, aliran tunai dengan amount yang sama. Aliran tunai tu memang amount dia sekata sama dan berkala, dia tak ada perubahan, melainkan kalau ada faedah compound tu yang berubah. Takat ni memang dalam setahun tu memang sama lah, setiap bulan pembayaran dia tu sama sekata dan berkala. Kedua, jarak masa antara setiap aliran tunai tersebut adalah sama, di mana jarak masa tu sama ada dibayar setiap tahun ataupun setiap bulan ataupun setiap suku tahun. Jarak tempoh masa tu memang sama. Ketiga sekali, tempoh aliran tunai berlaku dalam tempoh tertentu. Maksudnya kita ada buat loan ataupun kita terima penerimaan tunai, kat situ dia ada tempoh masa dia lah yang berlaku. Macam contoh, kalau anda buat loan kereta, ada setengah tu orang buat pinjaman kereta selama 7 tahun, ada setengah tu buat pinjaman selama 9 tahun. Dan contoh kalau anda beli rumah, ada juga yang buat kata loan dia tu selama 10 tahun ke 20 tahun. Dia lebih lah, sebab rumah ni macam mahal sikit kan. Memang mahal, bukan mahal sikit, mahal banyak. Jadi tempoh masa kat situ adalah dalam tempoh masa yang tertentu lah dia punya pembayaran annuity tu. Kalau selama tempoh tersebut dia dah habis bayar tu, maka habislah dia punya pembayaran dia. Jadi anda kena tahulah ketiga-tiga ciri-ciri ini dekat dalam aliran tunai annuity. Okey, garisan masa bagi satu tempoh annuity dapat dilihat seperti di bawah, di mana kat sini anda akan tengok kat sini atas ni mewakili tempoh masa annuity N, tempoh masa. Okey, ni kat sini ada 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seberapa banyak tahun. Dan akhir sekali belakang ni N lah. N ni kita tengok berapa tahun, selama mana. N saja dia letak N kat belakang ni sebab kita tak tahu selama mana dia nak compound kan, ataupun dia nak bayar annuity tu. Jadi kat sini kita tengok di mana PMT mewakili amount aliran tunai, sama ada penerimaan ataupun pembayaran yang seragam. Seragam tu sama setiap bulan ataupun setiap tahun lah. I tu kadar faedah ataupun kadar diskaun yang dikenakan. Kadar faedah ni mewakili future value ataupun nilai depan. Kalau kadar diskaun ni mewakili present value ataupun masa kini, nilai kini. Dan N adalah mewakili tempoh annuity. Okey, kat sini kita kena tengok ada 4 pemboleh ubah yang terlibat dalam kedua-dua persamaan, iaitu nilai depan FV, future value, nilai kini PV, present value, kadar faedah I dan tempoh dalam N. Persamaan yang terlibat adalah, ini adalah formulanya yang kita dapat. Nilai depan FV adalah sama dengan PV kurungan 1 tambah I kurungan kuasa N. Ni adalah formula yang anda perlu tahu. Berdasarkan formula tadi juga, untuk formula nilai kini kita boleh dapati daripada formula yang tadi itulah. Kita cuma ubah dan pindah saja. Jadi kat sini kalau kita pindahkan, kita tengok kalau dia pindah dia jadi macam mana. Sebabkan ni ada huruf N dekat sini, jadi jadi kita pindahkan, kita dapat macam mana. Nilai kini PV sama dengan FV N per dengan 1 tambah I N. Ni kalau kita dah pindahkan lah. Ini adalah formula baru untuk pengiraan PV. Jadi kat sini terdapat beberapa jenis annuity yang berbeza.
Pertama sekali annuity biasa, iaitu ordinary annuity. Bayaran-bayaran dibuat pada setiap akhir masa faedah compound. Ini benda biasalah. Annuity biasa ni macam kalau anda buat pinjaman ke, ataupun kalau kita buat pembayaran apa-apa pun, biasanya memang setiap hujung bulan. Biasanya itu memang kebiasaannya lah. Tapi kalau untuk annuity matang, annuity due adalah bayaran dibuat pada awal masa ataupun faedah. Dia ada beberapa jenis lah. Orang kata, ada 2 jenis lah kat sini. Maksudnya kalau ada setengah tu kita bayar setiap bulan, tapi biasanya setiap akhir bulan. Akhir bulan tu maksudnya annuity biasa. Tetapi kalau kita bayar awal, maksudnya annuity matang. Tak silap cikgu, untuk kalau cikgu bagi contoh, untuk annuity biasa ni, kalau untuk pembayaran pada akhir bulan adalah loan kereta, di mana loan kereta cikgu memang cikgu bayar setiap hujung bulan. Tapi manakala annuity matang, cikgu boleh katakan ni contoh yang mudah lah. Cikgu ada buat orang kata apa, cikgu ada sewa kowe untuk rumah cikgu. So bayaran dia tu memang awal bulan. Itu adalah merupakan salah satu contoh annuity matang lah. Tapi dia tak adalah dikategorikan sebagai annuity, sebab annuity ni semua melibatkan loan rumah, loan kereta. Tetapi contoh je lah kat situ. Contohnya memang dia bayar setiap bulan tu, dia adalah merupakan salah satu annuity matang lah. Contoh lain kalau anda boleh tengok, anda boleh kaji sendirilah, di mana annuity matang tu biasanya dia bayar pada awal bulan. Jadi kat situ kita akan tengok PTPTN, cikgu rasa awal bulan juga. Jadi kita tengoklah balik macam mana. Tapi yang tu semua loan. Tapi kat sini kita tengok mana yang sesuai dengan annuity. Antara contoh-contohnya kat situ lah, annuity biasa ataupun annuity matang. Okey, 1.4.2 mencari jumlah annuity dan nilai masa hadapan. Okey, amount annuity ataupun nilai masa depan annuity, future value of annuity, FVA. Amount annuity, FVA, adalah hasil tambah amount compound untuk kesemua bayaran yang dikumpulkan sehingga ke akhir tempoh annuity. Sebagai contoh, satu annuity RM100 yang dibayar pada setiap penghujung tahun selama 5 tahun, dan nilai wang ialah 5% efektif. Maka kat sini kita tengok dia ada buat satu garisan janjang sekuen untuk pembayaran, tempoh pembayaran annuity tu. Kita tengok kat sini, bayaran annuity adalah sekata selama 5 tahun dan sebanyak RM100. Dan ini adalah tempoh masa dia lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Dan ini adalah pengiraannya. Kita masukkan sahaja dekat dalam formula FV tadi untuk kita cari nilai S ni. Jadi apabila kita cari ke semua nilai ni, kita kirakan totalnya semua sekali dan akan dapati nilai amountnya, amount akhirnya adalah RM552.56. Okey, amount annuity FVA adalah hasil tambah bagi SO, S1, S0, S1, S2, S3 dan S4. Dalam contoh ini, bayaran RM100 yang pertama perlu dikompaundkan sebanyak 4 kali sehingga ke tahun 5. Sementara bayaran RM100 yang kedua dikompaundkan sebanyak 3 kali. Bayaran yang ketiga dikompaundkan sebanyak 2 kali dan bayaran keempat dikompaundkan sebanyak sekali. Tetapi bayaran kelima tidak dikompaundkan sebab bayaran dibuat pada hujung tahun. Jumlah S adalah satu siri bayaran dan boleh juga ditulis dalam bentuk janjang, iaitu kat sini anda kena tahu, janjang ni antara topik dekat dalam sekolah menengah. Jadi apa yang cikgu boleh ringkaskan untuk janjang ni adalah dia bentuk sekuen. Sekuen ataupun kedudukan sesuatu nombor tu, dia lebih kurang macam ni lah.
dia kedudukan sesuatu nombor ataupun sekuen dia lah. Okey, ni kat sini anda boleh tengok dia S dia adalah sama dengan S0 tambah S1, S2, S3, S4. Jadi dia tambahkan semua sekali, dia masukkan macam tadi, dia senaraikan satu-satu macam ni. Ni dia senaraikan satu-satu baru dia tambah. Tapi yang ni tak, dia tambah, dia darab, dia tambah-tambah. Dia macam dia gabung terus semua dekat dalam satu tulisan panjang. Dan dia dapati sama juga RM552.56 jumlah dia. Okey, 1.4.3 mencari jumlah nilai semasa. Okey, rumus untuk amount annuity FVA. Untuk mendapatkan rumus ni mengira annuity, contoh di atas kita boleh rujuk. Maksudnya contoh yang tadi itulah. Okey, ni kita nak tahu dia punya nilai dia tu. Dia punya sekuen tu selama berapa lama. Jadi kat sini kita tengok S0, S1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai infinity pun boleh juga. Infinity tu dah macam bab janjang aritmetik ataupun janjang geometri dekat dalam sekolah menengah. Tapi kalau sekolah menengah tu dia ni, kalau macam anda ingin tahu lebih lanjut, cuba cari dekat YouTube apakah itu janjang. Cikgu kalau nak ajar benda tu, cikgu kena study balik lah. Okey, itu adalah satu serinya lah. Kita tengok siri janjang dia tu ataupun sekuen kedudukan dia. Okey, kat sini kita tengok dia ada masukkan amount seperti tadi juga, semua sekali sampai 100, 1.05, N tolak 1. N tolak 1 tu maksudnya dia dah habis tempoh matang dia tu lah. Dah habis tempoh untuk dia bayar. Dengan N adalah jumlah sebutan bayaran yang dibuat. N tu memang jumlah sebutan bayaran yang dibuat. Dan jika diandaikan bayaran annuity tu R sama dengan 100, faedah I sama dengan 5% ataupun 0.05 dan N adalah bilangan sebutan. Macam tadi cikgu kata sebutan ataupun kedudukan kan. Jadi perkataan yang lebih sesuai untuk janjang adalah sebutan lah. Maka amount annuity S boleh ditulis secara sebagai, tadi nilai 100 tu kita gantikan dengan R. Sebab dia dah bagi kat sini R sama dengan 100. So kita gantikan semua sekali R dekat dalam rumus ni lah. Okey, ini merupakan satu janjang geometri dengan sebutan pertama adalah R, 1 tambah I, 0 sama dengan R. Nisbah sepunyanya adalah 1 tambah I dan N adalah bilangan sebutan. Ni kalau kita nak tengok dia dari segi janjang geometrinya lah. Jadi ini adalah kaedahnya pengiraan. Okey, seterusnya kita masuk kepada 1.4.4 mencari bayaran berkala dan regular. Okey, kat sini kita tengok ada dua annuity, di mana annuity tertunda ni adalah bermakna pembayaran pendapatan bermula lebih daripada 12 bulan selepas sesuatu annuity dibeli. Premiumnya boleh dibayar sekaligus atau dengan membuat satu siri bayaran berkala sehingga persaraan. Di mana dia bayar lebih daripada 12 bulan, mungkin pada bulan yang sebelum tu dia tak bayar. Jadi disebabkan itulah dia bayar, membuat pembayaran yang lump sum lah. Lump sum tu sekaligus lah secara berkala untuk satu siri bayaran. Okey, kedua adalah annuity serta-merta, di mana pembayaran pendapatan bermula dalam tempoh 12 bulan selepas membeli plan annuity ini. Plan ini sesuai untuk mereka yang hampir bersara. Okey, kalau ini kita bayar dalam tempoh 12 bulan selepas beli, tapi yang ni kita bayar lebih daripada 12 bulan. So tertundalah. Dalam topik ini, annuity ialah satu siri bayaran ataupun deposit berkala. Biasanya sama yang dibuat pada selang-selang masa yang tertentu. Biasanya annuity digunakan dalam semua bidang perniagaan dan perdagangan.
Pinjaman juga biasanya dijelaskan dengan annuity. Begitu juga dengan tabung pelaburan. Okey, contoh-contoh annuity ialah bayaran premium atau insurans, bayaran sewa rumah, bayaran ansuran kerana pembelian sewa beli dan sebagainya. Ini contoh yang macam tadi itulah. Kita nak bayar insurans takaful ke, sewa rumah ke, ataupun nak buat sewa beli kenderaan. Okey, pengiraan annuity berbeza dengan pengiraan faedah compound kerana annuity melibatkan bayaran yang berkala, sementara faedah compound dikira ke atas satu amount prinsipal sahaja. Kalau kita tengok untuk kata apa, faedah compound tu dia ada satu saja amount prinsipal. Tetapi dekat dalam pengiraan annuity ni dia lain sikit, sebab kalau anda tengok dia punya dia punya satu siri janjang dia ada kedudukan yang pengiraan yang berbeza daripada faedah compound. Jadi oleh kerana itu R adalah sama dengan 1 tambah I adalah lebih daripada 1. Okey, ni maksudnya ni okey, R lebih daripada 1. Maka secara amnya amount S adalah satu annuity adalah, kat sini ada dua kita panggil dua formula kat sini. Okey, kalau R sama dengan 1 tambah I ni adalah kalau lebih daripada 1, tapi kalau kurang daripada 1 tu kita kena guna formula yang di bawah ni. Okey, cikgu harap anda fahamlah dekat sini. So sebab tu dia cakap kalau R sama dengan 1 tambah I ni adalah lebih daripada 1. Tapi kalau dia kurang daripada 1, kita guna formula yang bawah ni. So dia ada dua formula yang berbeza bergantung kepada nilai dia lah. Nilai R tu okey, R adalah bayaran berkala setiap tempoh, I adalah kadar faedah compound setiap tempoh, N adalah bilangan tempoh bayaran. Jadi nanti kita akan tengoklah macam mana kedua-dua ni boleh membezakannya lah kat sini. 1.45 mencari jumlah faedah. Okey, secara am annuity merujuk kepada satu siri pembayaran atau simpanan tunai yang seragam dibayar pada selang masa yang sama untuk satu tempoh yang tertentu. Okey, ni memang macam maksud tadilah, dia ulang balik je. So penerimaan 500 di akhir setiap tahun sepanjang 10 tahun, gaji bulanan, bayaran balik pinjaman kereta ataupun rumah, potongan gaji bulanan untuk simpanan KWSP boleh digolongkan di dalam annuity. Okey, kat sini dia cakap bayaran RM500 sepanjang tempoh 500 ni mungkin kita boleh katakan bonus ke, ataupun dia memang sekata dapat 500 tu setiap 10 tahun kan. Lepas tu gaji bulanan memang dapat setiap bulan, tapi gaji bulanan ni dia macam kadang-kadang mungkin boleh jadi berubah. Tapi dia boleh dikategorikan sebagai annuity juga. Bayaran balik kereta atau rumah, yang ni memang samalah setiap bulan, biasanya memang tak ada perubahan. Potongan gaji bulanan untuk KWSP pun sama, melainkan kalau ada tukar kerja je mungkin berubah lah dia punya potongan tu, dia punya nilai potongan tu. Okey, faedah compound adalah faedah yang diperolehi daripada faedah bagi simpanan yang melebihi tempoh 1 tahun. Faedah bagi tahun kedua adalah berdasarkan amount yang terkumpul pada akhir tahun pertama, dan faedah pada tahun ketiga pula berdasarkan jumlah yang terkumpul pada akhir tahun kedua dan seterusnya. Ni kalau anda perasan, anda telah belajar dekat dalam topik subtopik faedah compound, di mana kat situ kalau anda ada pernah anda belajar dekat dalam soalan yang dia ada bagi dua faedah compound. Maksudnya 2 tahun pertama tu dia bagi satu nilai, orang kata satu kadar faedah compound yang lain, dan di mana 2 tahun selepas tu dia bagi satu kadar faedah compound yang lain pula. Kat situ anda boleh tahu
inilah yang dimaksudkan, di mana kat situ dia berdasarkan amount yang terkumpul pada akhir tahun pertama dibawa ke depan, kita compoundkan lagi, lepas tu kita bawa lagi ke tahun depan, dia compoundkan lagi. Macam tu lah. Okey, annuity melibatkan faedah compound di mana bayaran berkala dibuat dalam sesuatu tempoh masa. Okey, dia memang melibatkan faedah compound. Dalam pengiraan faedah compound, sejumlah wang yang tertentu dilaburkan dan faedah akan dikira berdasarkan jumlah pembayaran atau sewa dan faedah. Okey, kat sini kita tengok memang annuity ni dia melibatkan faedah compound, tapi pengiraan dia adalah berbeza. Cuma kita gunakan faedah compound tu je untuk kita dapatkan amount annuity lah. Okey, untuk tempoh annuity ni kita tengok dekat sini. Okey, tempoh annuity ni dia bagi kita tak tahu selama mana tempoh annuity tu berlaku kan. Jadi kat sini dia tengok dia bayar RM50 saja setiap tahun sampailah kadar N tu habis. Jadi ini adalah merupakan annuity yang menggunakan faedah compound lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan aliran tunai untuk kedua-dua annuity biasa dan annuity matang. Kedua-dua annuity mempunyai jumlah sebanyak, okey ni silap ni, patutnya 5,000 bukan 3,000. Tetapi untuk annuity matang, aliran tunai diterima lebih awal daripada annuity biasa. Oleh itu, jika dikirakan aspek nilai masa hadapan, annuity matang dijangka sudah tentu memberi nilai depan lebih tinggi daripada annuity biasa. Okey, kita tengok. Kalau annuity biasa ni biasanya dia bayar pada akhir bulan ataupun akhir tempoh. Tetapi annuity matang ni awal bulan tu dia dah bayar dah. Jadi sebab tu dia nampak berbeza. Tetapi pada akhir tahun ni dia dah kosong. Tapi annuity biasa ni pada akhir tahun dia masih bayar lagi, ataupun dipinjam, dia bayar ataupun dia terima lah. So ini adalah perbezaan dia lah untuk annuity biasa dan annuity matang. 1.4.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan faedah compound, campuran dan annuity. Okey, kat sini kita tengok contoh annuity biasa di mana pembayaran RM1,000 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan kadar faedah 8%. Okey, kat sini kita tengok tempoh pembayaran dia adalah selama 3 tahun. Jadi kat sini dia tulislah tempoh tahun pertama, kedua, ketiga. Jadi dia bayar pada tahun yang pertama, akhir tahun kan dia kata. Dia bayar pada sebelum tahun yang pertama tu lah, dia bayar pada akhir tahun. So ini dia bayar pada akhir tahun yang pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun yang ketiga. Sebab ni adalah contoh yang annuity yang biasa. Tapi kalau untuk annuity yang lagi satu tu, annuity yang apa tadi, annuity matang. Okey, kalau yang ni annuity biasa dia bayar setiap hujung tahun. Tapi kalau annuity matang tu dia bayar awal-awal ni dia dah bayar dah. Itu perbezaannya lah. Okey, nilai kini ataupun nilai kini annuity biasa bermaksud jumlah penyimpanan ataupun jumlah pelaburan sejumlah wang sekarang secara berkala pada satu kadar faedah tertentu dalam satu tempoh tertentu bagi menyamai jumlah masa akan datang. Okey, macam mana tu? Okey, dia ada simpanan, dia boleh jadi simpan, boleh jadi dia buat pelaburan. Dia buat secara berkala dan kita tengok jumlah yang kini tu akan menyamai jumlah yang pada masa hadapan. Jadi proses mencari nilai kini disebut sebagai pendiskaunan. Macam cikgu kata tadilah, untuk nilai kini tu kita nak patah balik kan, sebab present value kita diskaunkan. Tapi kalau untuk kita cari nilai hadapan, nilai depan tu kita kena compoundkan faedah dia. Okey, contoh satu kita tengok. Berapakah nilai kini bagi satu siri aliran tunai sebanyak
RM250 bagi setiap akhir tahun selama 4 tahun dengan kadar faedah yang ditentukan sebanyak 8% setahun. Okey, kat sini dia bagi satu nilai kini. Okey, kita kena masukkan dia dekat dalam formula, di mana kat sini R dia bagi adalah 250, I dia bagi 0.08, N adalah 4 tahun, PV adalah nilai kini annuity. Jadi kita cari dan kita masukkan saja dekat dalam formula. Okey, dan kita dapati nilainya adalah sama dengan RM828.03. Okey, nilai depan annuity biasa pula. Macam tadi nilai kini, tapi ni sekarang kita tengok nilai depan. Nilai depan annuity biasa bermaksud amount yang terkumpul di masa depan hasil daripada siri pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama yang dibuat pada akhir setiap tempoh untuk beberapa tahun tertentu, termasuk faedah yang diperolehi. Jadi sebabkan dia nilai depan ni, kita tengok dia sama juga, dia ada siri sama ada pembayaran ataupun penerimaan dibuat pada akhir tempoh. Jadi dia bawa ke hadapan lah. Macam yang tadi itu kini kita gunakan kaedah pendiskaunan, tapi yang ni kita gunakan pengkompaunan. Okey, nilai depan adalah nilai sejumlah wang yang terkumpul pada masa akan datang bagi sejumlah wang hari ini. Nilai depan annuity adalah amount yang terkumpul di masa depan hasil daripada satu siri aliran tunai yang seragam berlaku pada selang jangka masa yang sama berdasarkan kadar faedah tertentu. Ini memang anda tahulah, memang kita bayar seragam sekata dalam tempoh masa yang tertentu. Tempoh masa pun jangka masa yang sama. Okey, kita tengok contoh 2 pula. Syarikat BB bercadang untuk melabur RM500 ke dalam akaun simpanan pada penghujung setiap tahun selama 4 tahun bermula setahun dari sekarang. Pihak pengurusan menjangkakan kadar pulangan sebanyak 5% ke atas akaun simpanan tersebut. Kirakan amount yang terkumpul dalam akaun tersebut pada akhir tahun keempat. Jadi kat sini kita nak kira nilai depan dia. R adalah amount yang dibayar, amount setiap bayaran annuity. I persen adalah kadar faedah, N adalah bilangan bayaran annuity, dan FV bersamaan dengan nilai depan annuity. Jadi kita masukkan saja kat dalam formula. Okey, RM500 adalah mewakili R dia, dan kita masukkan kadar faedahnya dengan bilangan bayaran annuity-nya. Dan kita dapati jawapan akhirnya adalah RM2,155.05. Cikgu harap anda jelas lah. Dekat yang ni dia punya perbezaan pengiraan nilai kini didiskaunkan. Okey, anda perasan tak apa perbezaan? Okey, ni tolak. Manakala kat sini tolak dia dekat belakang. Okey, sebab itulah perbezaan dia tu. Nilai kini tu kita diskaunkan, manakala nilai depan kita compoundkan. Jadi perbezaan lah. Cikgu harap anda dapat tengok perbezaannya dekat situ. Ni tolak juga ni. Tengok ni. Okey, jadi dia punya formula dia berbeza dekat situlah. Okey, seterusnya setelah tamat pengajaran kita hari ini, dan cikgu harap agar anda faham dan anda dikehendaki untuk menjawab semua soalan yang terdapat dekat dalam modul. Selamat menjawab semua. Jumpa next class. Bye. Jadi kalau apa-apa yang tak faham ke apa ke, boleh WhatsApp cikgu, dan insyaAllah cikgu akan reply as soon as possible kalau cikgu tak busy. Jadi diharap agar apa yang cikgu sampaikan tadi anda dapat fahami dan anda dapat buatlah soalan-soalan tersebut. Okey, sekian itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next class. Bye bye.